Khalifah Pusaka Wali. So malam semalam kita dah baca sebahagian sebahagian daripada apa itu Khalifah Pusaka Wali. Jadi insya-Allah malam ni saya sambung lagi. Ada lagi banyaklah sebenarnya bicara tajuk Pusaka Khalifah Wali ni. Pusaka Khalifah Wali agama Islam ni agak jauh panjang tajuk dia. So, jadi kita tengok dulu apa dia katakan Khalifah Pusaka Khalifah Wali agama Islam. Baik, semalam kita bincang tentang hizib. Semalam saya bincang tentang hizib dan juga tentang apakah dia katakan Pusaka Khalifah Wali ni sebagai suatu susunan ilmu dan amal yang ada sanad dan untaian kepada Allah dan Rasul serta ada rabitah dan wasilah yang benar yang di dalamnya mengandungi hizib. Hizib kita dah faham ni, dia macam wirid. Hizib ni macam wirid untuk kita amalkan sebagai amalan lazim atau sunat dengan tujuan memperteguhkan ikatan diri dalam ubudiyah dan minta tolong kepada Allah SWT. Bila disebut sebagai pusaka ni maknanya pusaka Khalifah Wali ni hak Nabi yang turun daripada Rasulullah SAW kepada seluruh umat baginda. Yang turun tu, cuma kaedah pengambilan tu kadang-kadang agak berbeza. Ada yang menerima dalam bentuk amalan tariqat, ada yang menerima dalam bentuk amalan yang begini, ada yang langsung hanya sekadar menjadi Islam keturunan, juga iman keturunan. Dia tak terima apa-apa pun, dia cuma mengharapkan agama tu turun-temurun daripada mak bapak dia begitu, dia lalu begitu je, turun benih tu. Turun benih bukan ikut iqrar dua kalimat syahadah, tetapi benih daripada benih tu, ketelah orang Melayu ni, dulu tok nenek kita Islam. Maka kita pegang, kita pakai yang itulah sampailah 3-4 generasi ni masih mengekalkan Islam yang tok kita punya dulu. Sedangkan Islam ni atas individu. Dia bukan benda keturunan. Dia bukan benda jenis, benda kauni. Bukan benda kauni ni benda keturunan. Tapi dia pusaka, mana kena terima. Kalau kita contoh kita contoh kita menerima pusaka mak bapak kita. Menerima harta pusaka. Apa menerima harta pusaka? Kita terima harta pusaka tu, kita ambil, kita boleh pakai. Kita boleh guna harta pusaka tu. Pasal harta pusaka tu hak tuan nenek kita. Orang lain tak boleh. Hanya keturunan dia saja yang boleh ambil. Sama juga dengan pusaka Khalifah Wali ni, maknanya yang boleh terima ni sebenarnya seluruh umat. Siapa saja yang mengaku mengucap dua kalimah syahadah, yang pandang balik berhubung dengan Rasulullah itu, maka dia tu dikira sebagai orang yang telah menerima pusaka Rasulullah tu. Dia tak sama. Yang contoh kita didik anak kita. Kita ikut pusaka kita kan mak bapak atau kita ikut pusaka Rasulullah. Kalau kita ikut pusaka mak bapak kita, anak tu akan terbit perangai macam mana perangai mak bapak tu. Perangai mak dia. Kan? Ikut perangai apa yang diikut. Pasal pusaka mak bapak. Tapi kalau dididik anak dengan pusaka Rasulullah, maka dia akan ikut cara Rasulullah. Itu perbezaan dia. Yang ni yang orang keliru, orang tak faham. Pasal kita ni dah jauh tertinggal dah. 500 tahun dah setelah British, setelah Portugis masuk Melaka ni, perancur habis dah, dibuang habis dah. Tentang peranan kalimat syahadah, iaitu tentang kalimat pusaka Rasulullah tu dia hilang. Dia tahu dah. Sebab apa dia tahu ini adalah satu kekuatan yang ada pada umat Islam. Dihilangkan. Macam Cina lah. Kita tengok kan, bukan Cina ni lah, bukan Cina Islam. Cina yang Cina yang bukan Islam, non-Muslim tu. Jadi, masa lepas 13 Mei dulu, kalau kita lihat, macam mana mereka ni melihat macam berlakunya, macam tu lah peperangan, bukan peperangan sebenarnya, rusuhan kaum sebenarnya. Rusuhan macam mana orang Melayu ni, masa tu hebat-hebat lah saya tengok kan. Hebat pun tak hebat mana kan. Selendang merah lah, Sungai Manik lah, Tunggun, Batu Pahat lah, Kiasah lah sebagainya turun. Sehingganya pedang, orang tak nampak pedang berjalan. Sehingga puak-puak yang Cina ni kata apa? Oh itu laid. Dan dia nampak macam mana boleh jadi macam ni orang Melayu ni. Kan? Maka mereka pada strategi. Manusia ni kena ingat dalam dunia ni kita ada strategi dia. Maka mereka tahu macam mana nak mengancam
nak membinasakan kekuatan tu. Kekuatan yang boleh menghilangkan, menghancurkan kekuatan orang Islam. Dengan satu cara, bagi makan makanan yang syubhah ataupun yang haram. Sekejap je hilang. Daripada tahun 69 sampai sekarang ni, kalau tengok, dah berapa puluh tahun dah. Kan? Sampai sekarang ni orang Melayu dah hilang kekuatan dah tak ada dah. Politik pun tak tahu hala. Orang Melayu pun dah tak tahu hala hari ni. Yang politik yang cakap lah dah huru-hara teruk dah. Kita sendirilah ni, tak tahu apa kekuatan yang ada. Hari-hari duk nasihat orang dalam grup WhatsApp. Nasihat orang tu, nasihat orang ni. Tak selesai juga masalah kita. Kita bukan orang yang bercakap. Kita orang yang membuat action. Kita perlukan tindakan. Sebab nak bina kekuatan dalam Islam ni kena ada tindakan. Tindakan itu mesti datang daripada sumber yang paling sahih. Apa dia? Sumber tu Nabi. Kalau sumber tu bukan Rasulullah, kita duk ambil sumber-sumber lain, bukan ada kekuatan. Kita boleh bercakap je. Kita boleh post ayat Quran. Copy paste. Post ayat Quran yang tu. Cerita gini. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah kita? Sekadar nak memuaskan hati semata-mata. Sedangkan orang lain yang baca tak dapat apa pun. Dia tengok, okey ya, ayat ni okey. Itu saja. Dia tak feel. Dia tak dapat menghidupkan diri dia, rohani jasmani dia. Ini yang berlaku hari ni. Sebab apa? Sebab dia menggunakan Islam untuk nenek dia dulu. Yang tahu berapa keturunan dulu tu. Iman pun tumpang juga. Kalau Islam tu tumpang mak bapak dia, okey kita kata yelah sebab bapak kamu tu Islam orang Melayu. Tapi iman bagaimana? Iman dah tumpang juga kan? Iman kena terima. Iman kena terima sebab melalui Nabi kata 3 perkara tu. Iqrar bil lisan, iqrar dengan lidah, tasyrik dengan hati dan diamalkan dengan anggota jawarih. Itu baru nama dia iman. Iman kena terima. Iman tak boleh tumpang mak bapak kita punya. Mana mau sama mak bapak kita dengan kita? Adik-beradik kita pun sudahlah. Iman bukan sama. Adik-beradik kita, katalah kita ada 10 orang. Semua tu tak sama iman ni. Jadi, nak tumpang mak bapak, nak pakai iman mak bapak kita percaya pada Tuhan. Kita percaya. Tumpang nama dia. Sedangkan dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah, kena jazam, kita tu kena Tuhan sendiri, bukan kena bergantung dengan, tak boleh jadi muqallid, orang yang mengikut orang kena Tuhan, tak boleh. Itu dalam persoalan tauhid, persoalan iman. Islam ni pula. So jadi itulah yang kita ditinggalkan. Maka sebab itulah kita nak hidupkan semula balik supaya manusia ni kan, kita ni lah. Siapa lagi kalau manusia tu kita lah yang menerima balik akan agama Islam. So maknanya 2 kalimat syahadah ni ialah suatu iqrar ataupun pengakuan, mengaku akan ketunggalan keesaan zat Allah Subhanahu Wa Taala serta mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pengakuan. Kena ada istihar. Dia bukan takat istihar atas dunia. Bukan istihar di muka bumi ni. Depan saksi 2-3 orang yang mendengar tu. Istihar dia sampai ke langit tu. Nak cerita mulianya manusia-manusia yang mengucap 2 kalimat syahadah. Lepas tu kalau kita lihat orang yang bukan Islam, bila dia terima syahadah kita tengok, dia lagi kuat pada orang Melayu yang mengata Islam untuk nenek ni. Kadang-kadang mengaku Islam keturunan ni, mereka bukan ada apa-apa, dia boleh bercakap je. Tapi yang baru masuk Islam tu kita tengok macam ramailah contoh-contoh. Kita tengok contoh orang-orang Cina di Malaysia ni. Kan? India yang masuk Islam. Cuba tengok. Macam mana kedudukan mereka tu. Sebab dia yakin sungguh-sungguh. Mereka ni sangat kuat berdakwah. Sebab apa? Dia merasai nikmat iman tu. Jadi dia nak orang lain terima juga macam dia. Maksud tu sebab tu mereka ni kuat berdakwah. Kita ni orang Melayu yang katakan Islam keturunan ni dia tak pernah merasa pun iman tu macam mana. Maksud tu kita buat tak kisah je. Dakwah ke apa kita tak bergaduh hari-hari maki hamun tambah grup-grup politik ni. Sekejap PAS, sekejap UMNO, sekejap Satu, sekejap Keadilan, sekejap PKR, sekejap DAP. Itulah kerja hari-hari. Tak tahulah apa nak buat lagi. Sampai dah tak ada pegangan lagi dah. Okey. So jadi nak kena bagi faham juga masalah ni. Kenapa berlaku macam ni? Kepincangan ini terjadi disebabkan oleh kita tak sampai ke mana agama kita, pegangan i'tiqad kita tu dengan Allah dengan Rasulnya. Wa imma dalam masalah fiqh ataupun dalam masalah tauhid ataupun dalam masalah tasawuf tu sendiri. Okey. So jadi kita nak selesai nak bagi faham apa dia dikatakan pusaka ni khalifah wali agama Islam ni. Jadi sebenarnya pusaka khalifah wali agama Islam ni dia mempunyai asas. Dia melahirkan muafakat di kalangan manusia mewarisi agama Islam. Dia mewarisi muafakat. Dia kumpulkan balik manusia ni untuk mewarisi.
Maknanya untuk mempusakai pusaka daripada Nabi SAW. Itu cerita dia. Dia kena terima pusaka tu. Dan menjadikan satu kepercayaan dan jaminan dalam hidup dan kehidupan dia. Dapat jaminan dan keyakinan dia. Memberi tumpuan kepada kesatuan ummah. Nak satukan umat balik di atas apa? Di atas taqwa. Apa dia di atas taqwa? Iaitu taqwa ni maknanya, pengertian taqwa tu itulah syahadah tu. Dia dikatakan kalimat taqwa tu adalah kalimat syahadah. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Baik. Dengan menjual diri dia dan harta dia kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi orang yang menerima ni, dia jual diri dia. Dia jual harta dia kepada Allah. Maknanya berhidup di atas jalan Allah. Fi sabilillah. Buat kerja apa pun, diri dia tu dia korbankan. Maknanya kesenangan yang ada pada dia tu dikorbankan semata-mata untuk menegakkan dan untuk menegakkan agama Allah, untuk mengimarahkan bumi Allah ini dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sanggup reda, dia jual dia. Bila dia susah tak apa. Kau orang lain nak senang, senanglah. Aku tak ada. Itulah pegangan agama. Cuba tengok Nabi macam mana. Apa yang Rasulullah buat? Nabi tak hambat dunia macam kita hambat. Nabi tak hambat dunia. Kita yang hambat dunia. Betul. Sahabat-sahabat cuba tengok perangai sahabat-sahabat Rasulullah. Bentuk macam mana orang menjual diri dia dan harta dia. Keluar pergi dakwah. Kita nak dakwah ke orang sehari sekali pun susah. Yang kita tahu post macam-macam dalam grup. Baik. Jadi inilah satunya. Satu-satu jalan yang dekat dan selamat dan mampu menolak segala kemudaratan dan menerima segala kebajikan pada agama, diri dia, keturunan dia, harta benda dia dan negara dia setiap masa. Ini satu-satunya jalan yang membawa manusia yang boleh menolak kejahatan, menerima kebajikan zahir dan batin di seluruh diri dia, rohani, jasmani dia. Ini yang dikatakan Pusaka Khalifah Wali. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, ilmu dan amalan tersebut sebenarnya menjadi asas. Menjadi asas kepada kehidupan manusia. Ni ilmu dan amalan yang kita nak baca ni. Kepada kehidupan manusia di dunia yang mampu menerima, melaksana perintah dan larangan Allah yang dibuat pada setiap mukallaf oleh baginda Nabi SAW. Ni satunya maknanya ilmu dan amalan ni. Sebab dia kena faham ilmu dan amal ni, dia bukan datang atas kita punya fikir akal kita. Dia dah disusun dah apa yang dibawa oleh Nabi SAW.